Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya sihat ya? Alhamdulillah. Bulan lepas saya tak dapat bersama-sama. Jadi dah 2 bulan lah kita tak bersama. Dan dalam sesi yang sebelum ini telah kita bincangkan tentang isu gejala murtad. Dan kita telah ambil beberapa contoh-contoh case tadi di kalangan mu'alaf yang memeluk agama Islam dan kemudiannya memohon untuk keluar daripada agama Islam. Itu yang telah kita bincangkan pada sesi sebelum ini. Di kalangan masyarakat kita, seringkali bila berlakunya isu murtad, kita biasanya akan menyalahkan orang yang nak murtad itu. Pelbagailah tuduhan-tuduhan dan andaian-andaian yang kita lakukan terhadap mereka. Tetapi bila kita memahami contoh-contoh sebalik kes tadi tersebut, apakah faktor-faktor yang mendorong mereka untuk murtad, apakah punca-punca menyebabkan mereka mahu murtad, menyebabkan kita lebih memahami. Pada malam ini insya-Allah saya akan sambung dengan satu lagi kes tadi, kes yang mana saya telah handle daripada seorang yang memeluk Islam nak keluar daripada agama Islam. Satu contoh. Dan kemudian ikut baki masa yang ada, saya akan ambil beberapa contoh-contoh kes-kes murtad yang berlaku di kalangan orang yang lahir dalam keluarga Islam. Bererti mak bapak dia Islam, anak-anak murtad keluar daripada Islam insya-Allah. Jadi saya bermula dengan satu kes mu'alaf. Kes ini adalah seorang wanita yang berasal daripada Sarawak. Orang Iban, beragama Kristian, bekerja di Lembah Kelang di syarikat korporat. Dan di dalam syarikat korporat ini, dia berjumpa dengan seorang lelaki Melayu, sama-sama pegawai dan menjadi rakan kerja. Daripada rakan kerja, lelaki Melayu ini selalu ajak dia keluar dan sebagainya, bercinta, ajak berkahwin. Cuma lelaki Melayu ini sudah pun ada seorang isteri, dan dia kata dia nak ceraikan isteri dia sebab isteri dia tak boleh nak bagi anak, dia kata. Jadi dia ajak wanita Kristian Iban tadi untuk berkahwin. Dia kata, kita kahwin kontrak aja, saya nak anak sebenarnya. Dan wanita Kristian tadi kata, tapi saya tak berminat untuk masuk Islam. Dia kata tak apa, kalau tak masuk Islam pun tak apa, kita kahwin aja, kontrak kahwin aja, yang penting saya dapat anak. Tapi dia kata saya tak masuk Islam tau. Tak apa, saya pendekkan cerita dia panjang, saya ringkaskan saja. Akhirnya lelaki ini telah bawa wanita ini pergi ke Thailand, kahwin di Thailand. Pendekkan cerita saja. Perempuan ni sebenarnya macam ragu-ragu dan sebagainya. Lelaki ni pujuk, yakinkan, tak apa, kita kahwin kontrak saja, saya nak anak saja. Okey, settlekan cerita. Lepas dah kahwin semua, balik ke Malaysia, dia kata kita kena register perkahwinan. Untuk register perkahwinan kena pergi ke Jabatan Agama dulu, dan kemudian kamu kena istiharkan kamu ni masuk Islam. Dia kata saya dah kata dah awal-awal saya tak nak masuk Islam. Dia kata tak, awak tak payah masuk Islam. Kita pergi Jabatan Agama, apa soalan mereka tanya, cakap aja ya, cakap ya saja, ikut je. Tapi awak tak payah masuk Islam.
Cakap aja, kita nak atas dokumen tu. Bila dokumen tu dah keluar, nanti kita boleh register perkahwinan kita. So wanita ni pun pergilah Jabatan Agama, isytiharkan dia masuk Islam dan sebagainya. Kita ringkaskan cerita. Moving forward, anak dah ada 3, selalu kena pukul. Si suami tak solat, tak beramal dengan Islam pun. Setiap hujung minggu pergi ke bar, minum arak bersama dengan isteri. Masa berada dalam bar, depan isteri berpoya-poya dengan wanita lain sampai mabuk. Bila dah mabuk, tak boleh nak pandu kereta, kena panggil kawan untuk datang drive mereka balik rumah. Dan lepas berkahwin, wanita ini pun dapat tahu masa dia nak kahwin yang mula-mula dulu, the first. Pada hari perkahwinan tu, dia telah berlaku curang dengan kawan kepada bakal isteri pada waktu tu. Ini nak berikan latar belakang sikit. Ada sekali tu dia pukul wanita ini sampai patah tangan. Ini menurut dia, sampai patah tangan. Nak bawa laporan polis, polis nasihatkan, lebih baik settlekanlah hal rumah tangga. Ringkaskan cerita saja. Akhirnya ada sekali tu dia balik rumah, si suami sedang melakukan hubungan dengan wanita lain. Lalu dia panggil beberapa orang kawan-kawan, ustaz-ustaz dan sebagainya. Pendekkan cerita, kena tangkap basah. Selepas itu buat permohonan untuk bercerai. Sudah pun bercerai, hak jagaan anak-anak diberikan pada suami tadi. Dan si isteri ini nak meneruskan kehidupan dia. Kemudian bertemu dengan seorang lelaki Amerika beragama Kristian dan berkahwin dengan dia di Indonesia, di Bali, Indonesia. Buat perkahwinan di sana. Bila balik ke Malaysia, nak daftarkan perkahwinan tak dapat. Sebab dalam Jabatan Pendaftaran Negara, status wanita ini masih Islam. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara tak boleh nak rekodkan perkahwinan wanita ini dengan lelaki Kristian. Jadi sekarang dia buat permohonan di Pejabat Mufti, di bawah di Mahkamah Tinggi Syariah, buat permohonan mengisytiharkan dia bukan beragama Islam. Boleh faham ke? Dan kes inilah saya dijadikan sebagai panel istitabah. Dalam bahasa kita disebut counselling, ya. Dalam bahasa mudah kita counselling. Sebenarnya istitabah ini kita memberikan penasihatan akidah kepada wanita ini, penerangan dan sebagainya. Dan rupa-rupanya dia tak tahu apa-apa pun tentang Islam, tidak pun beramal dengan agama Islam. Dan bila kita menerangkan tentang agama Islam, kita buat perbandingan dan sebagainya, dia seronok, dia happy. Tapi bagi dia sudah pun berkahwin dan dia nak daftarkan perkahwinan dia kena keluar daripada agama Islam, barulah dapat mendaftarkan perkahwinan tadi. Boleh faham ke? Dan bagi dia kata, saya sekarang ni sedang merana, dia cakap. Ke hulu ke hilir, keadaan tak menentu. Bekas suami dulu telah pun berkahwin lain dan hidup macam tak ada apa-apa berlaku. Dan masa sepanjang perkahwinan dulu, setiap minggu hari Ahad, suami dulu akan hantar dia pergi ke gereja. Si suami yang akan drive isteri pergi ke gereja. Jadi dia kata, aku tak pernah pun menganuti dan beramal dengan agama Islam. Boleh faham? Jadi dalam kes ini
macam mana kita nak buat? Dia ada 1-2 pertemuan saya dengan so-called lah suami yang dia berkahwin di Bali tu, orang Amerika, Mat Saleh. Bila saya berjumpa dengan dia, seorang lelaki yang very nice, a very nice man, lelaki yang baik. Bila kita bercakap dengan dia, dah pernah juga dia bawa kawan dia. Lepas tu bila saya soal siasat kawan dia, memang samalah dengan cerita yang dia bagi. Ini kawan yang biasa akan drive mereka. Bila dah mabuk tu, dia lah yang drive bawa balik rumah dan sebagainya. Bila saya jumpa kawan tu seorang-seorang, saya tanya dia macam-macam soalan. Apa yang kawan dia cakap dengan apa yang cerita yang disampaikan pada saya memang matching. Bagi dia nak, dalam fikiran dia nak keluar je daripada Islam. So kes-kes begini kadang-kadang bila mereka dah keluar daripada Islam, kita boleh sampaikan dakwah kepada mereka. Tetapi kerana permohonan dia tu asyik ditangguh, apa yang saya faham kemudian itu, mereka telah pun berhijrah ke luar negara. Ini satu kes. Sekarang kita beralih pada kes-kes orang Melayu khususnya, mak bapak Islam, anak murtad. Yang ini pun dah banyak kes dah. Yang mana saya teringat saya bagilah sekarang. Satu daripada kes, antara kes yang awal dulu, masa itu saya bekerja di Sabah Islamic Media di Kampung Baru. Sekarang dah tak ada dah. Masa tu di Kampung Baru, Sabah Islamic Media, ada 2 adik-beradik perempuan Melayu datang ke kedai. Lepas tu mereka sembang-sembang dengan saya. Saya pun tak tahu kenapa mereka sembang dengan saya. Saya waktu tu masih baru lagi. Lepas tu mereka cerita pada saya yang mereka nak masuk agama Buddha. Ni adik-beradik ni, perempuan. Saya masa tu tak ada pengalaman berdakwah ya. Saya masih baru lagi masa tu. Kemudian saya pun dengarlah cerita mereka dan sebagainya. Kemudian saya tanya soalan pada mereka, kenapa nak masuk Buddha dan sebagainya. Dia kata tak tahu, mungkin agama Buddha tu lagi best. Dia pun tak berapa pasti sangat. Lepas tu saya tanya dia satu soalan saja, saya tanya dia, boleh tak awak cerita apa benda yang baik yang ada dalam agama Buddha tetapi tidak ada dalam agama Islam? Cuba bagi contoh, satu pun tak apa, bagi satu je contoh ajaran yang baik yang dalam agama Buddha tetapi tidak ada dalam agama Islam. Mereka pun fikir-fikir, tak ada contoh yang mereka boleh bagi. Apa yang berlaku selepas itu saya tidak tahu, sebab saya pun tidak follow up selepas itu. Ini satu contoh. Antara contoh awal saya dapat untuk kendalikan kes murtad, seorang peguam syari'i hubungi saya. Dia bagi tahu, ini dekat negeri lain, dia bagi tahu, Brother Shah, saya ada klien yang nak keluar daripada Islam. Boleh tak Brother Shah jumpa mereka? Mana tahu dapat pujuk mereka supaya tak keluar daripada agama Islam. Saya kata okeylah, kita jumpa. Saya pun pergilah ke negeri tersebut, berjumpa dengan satu pasang suami isteri, India Muslim. So bila berjumpa, tanya, saya ni bila jumpa orang, saya tak suka banyak bercakap. Saya lebih suka tanya soalan, biar mereka luahkan sampai isi perut, biar mereka keluarkan. Daripada situlah kita dapat cari apakah punca mereka nak murtad, apakah faktor-faktor yang mendorong mereka untuk murtad. So bila cerita perempuan itu sebenarnya mak bapak dia Islam, India Muslim, mak bapak Islam, tetapi tinggal di estate. Dalam estate semuanya orang Hindu. Keluarga mereka saja keluarga Islam. Tapi bila dia membesar dalam suasana keliling dia semuanya agama Hindu. Kalau di rumah pun tengok cerita Tamil, cerita India memanjang. Kalau perayaan Dipawali, perayaan orang-orang Hindu, macam-macam perayaan yang kecil-kecil semua, dia biasa, dia terdedah dengan itu. So dia membesar dalam keadaan suasana Hindu. Pendekkan cerita, masa umur sudah 20 tahun lebih, bercinta dengan lelaki India agama Hindu. Bercinta. Selepas bercinta semua, nak kahwin. Bila nak kahwin, JPN tolak.
Sebab dalam IC dia adalah Islam. So dia tak boleh kahwin lelaki Hindu tadi. Dan dia kata baru dia perasan dia ni agama Islam. Selama tu dia rasa dia ni agama Hindu. Pendekkan cerita, cinta ni pasal lelaki ni sanggup masuk Islam. Pergi ke Jabatan Agama, masuk Islam supaya boleh berkahwin. Selepas berkahwin, tak ada belajar Islam, tak ada kelas susulan. Pendekkan cerita, kita bukan nak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita nak bagi tahu apa yang berlaku. Walaupun cara atas kertas sudah pun Islam, berkahwin dengan cara Islam, dapat berkahwin, dah ada anak pun, tetapi cara hidup masih agama Hindu. Dan masa saya berjumpa, yang lelaki yang Hindu tadi tu, dia okey tau, dia macam okey, boleh bercakap, boleh berbincang. Yang perempuan tadi, yang perempuan tu yang mana mak bapak dia Islam tu, dia lahir Islam tu, perempuan tu lagi keras Hindu dia. Bagi dia tu dia lagi kuat dengan Hindu. So bagi dia kata kita ni agama Hindu, kita nak keluar daripada Islam sebab tak nak anak-anak ni, sebab anak-anak pun daftar nama Islam. Jadi tak nak anak-anak ni bila besar, anak-anak ni ada masalah. Sebab kami dalam rumah semua beramal dengan agama Hindu. Boleh faham ya? So suasana semua dalam estate semuanya Hindu, besar dalam keadaan agama Hindu. Cerita tentang ini kes-kes yang lain pula. Dan kes ni ada banyak kes. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Ada banyak kes-kes begini. Di mana ini banyak berlaku di kalangan orang Hindu yang masuk Islam. Ceritanya ialah suami dengan isteri berkahwin. Salah seorang agama Hindu masuk Islam, satu lagi memang India Muslim. Ini banyak kes ya. India Muslim kahwin dengan orang Hindu. Orang Hindu ni masuk Islam. Kemudian selepas perkahwinan, ada yang berlaku pergaduhan, ada yang bercerai, ada yang mati, ada yang mana si suami masuk penjara. Macam-macam kes begini. Akhirnya anak tadi, anak yang masih kecil, dibesarkan oleh datuk dan nenek yang beragama Hindu. Datuk nenek yang beragama Hindu membesarkan cucu mereka. Cucu dalam dokumen beragama Islam. Tetapi daripada kecil, ada yang macam baby, ada yang 2-3 tahun, ada yang 4-5 tahun. Daripada kecil lagi dibesarkan oleh datuk nenek agama Hindu. Dalam suasana agama Hindu, dari kecil diajar agama Hindu, semua upacara-upacara sembahyang Hindu mereka terlibat. Dan yang juga menghairankan, sebahagian daripada kes-kes ini, bila mereka ni didaftarkan ke sekolah-sekolah biasa, sekolah kebangsaan, dah ada arrangement dengan guru besar bahawa cucu tadi walaupun nama Islam tapi sebenarnya beragama Hindu, dan dikecualikan daripada kelas pengajian Islam. Dan majoriti daripada kes-kes ini, mereka ni masa sekolah bila berkawan dengan orang Melayu suka kutuk mereka. Keling, Hindu. Sampaikan mereka tak boleh nak bergaul dengan orang Melayu. Jadi mereka akan duduk dan bergaul dengan budak-budak India beragama Hindu. Ada antara mereka ni kes-kes di mana ustaz-ustazah garang dengan mereka, suka marah-marah mereka, paksa-paksa mereka belajar Islam. Jadi mereka rasa semakin benci dengan agama Islam. Akhirnya, kenapa mereka buat permohonan untuk keluar daripada agama Islam? Majoritinya sebab nak berkahwin ataupun sudah kahwin dengan pasangan yang beragama Hindu. Tapi nak daftar perkahwinan tak boleh, kecuali mereka keluar daripada agama Islam, baru boleh daftar perkahwinan tadi. Ini antara kes-kes yang banyak berlaku. Dapat je gambaran? Clear? Alright. Kita ambil contoh yang lain. Kita ambil orang Melayu pula sekarang.
Masa tu saya baru bekerja dengan Sabah Islamic Media. Seorang perempuan Melayu telefon saya. Dia kata, ini Brother Syakirit ke? Saya kata, ya, ini Brother Syakirit bercakap di sini. Apa yang boleh saya bantu? Dia kata dia nak jumpa saya. Kalau perempuan nak jumpa, saya kena tanya, kenapa? Dia kata, Brother Shah, saya bercadang nak masuk agama Kristian. Tapi sebelum saya masuk Kristian, saya nak jumpa dengan Brother Shah dulu. Saya kata, okey, silakan. Kita pun buat appointment, dia datang. Masa tu Sabah Islam Media dekat Kampung Baru tu, sebelah tu ada restoran. So jumpa dekat restoran sebelah tu. Dia pun bawa adik lelaki dia sebagai mahram dia. Berjumpa di sana. Bila dia telefon, dia kata dia nak keluar daripada agama Islam masuk Kristian. Itu berita baik ke berita buruk? Bagi saya berita baik. Kenapa saya kata berita baik? Dia telefon tu, dia nak minta orang selamatkan akidah. Dia sebenarnya kalau boleh, dia nak orang boleh convince dia kekal dalam Islam. Itu berita baik. Saya tak tengok negatif, saya tengok positif. So bila dia datang tu, saya tanya apa yang berlaku, macam mana. Saya ringkaskan cerita. Dia kata masa umur dia 12 tahun, timbul persoalan-persoalan tentang Islam. Soalan demi soalan, akhirnya menimbulkan keraguan-keraguan terhadap Islam. Saya tanya dia, dalam keluarga awak tak ada siapa-siapa tahu ke? Dia kata ada. Siapa yang tahu? Bapa saya, dia kata. Bapa dia tahu. So bila kamu cakap dengan bapa kamu, apa dia buat? Dia beli buku Islam, dia suruh saya baca. So kamu baca, apa berlaku? Selesai tak masalah? Dia kata tak selesai. Buku tadi tak menjawab pun soalan-soalan saya sebenarnya. Dan soalan ini semakin lama semakin bertambah. Waktu itu yang dia jumpa saya tu, saya anggarkan umur dia dalam 22 tahun lah, macam tu, 21, 22 tahun, pelajar IPTA. Masa dia keluar sekejap, masa tu adik lelaki dia je, saya berdua dengan adik lelaki. Saya tanya adik lelaki dia, kamu tahu ke yang kakak kamu selama ni nak murtad, nak keluar daripada Islam semua? Dia kata tak tahu bang, hari ini baru saya tahu. Saya baru dengar ni, saya pun terkejut. Okey, point. Perkara ni berlaku daripada umur 12 tahun. Masa saya jumpa dia, masa tu umur 21, 22, katakan 10 tahun. Selama 10 tahun, adik-beradik pun tak nampak petanda-petanda. Jadi kes-kes begini, na'udzubillahi min zalik, boleh berlaku di kalangan ahli keluarga kita sendiri, di kalangan kawan-kawan kita yang sekeliling. Kadang-kadang kita tak perasan, tak nampak pun tanda-tanda pun. Tapi kita kena perhatikan simptom-simptom yang ada, insya-Allah. Dan akhirnya dia kata dia nak masuk agama Kristian. Saya tanya dia, kamu faham ke agama Kristian? Dia kata tak faham. Nak belajar tak agama Kristian? Dia kata nak. Tadi saya pun pergi ke kedai saya balik, saya ambil Bible, ambil Quran. Sebab saya sendiri ada simpan banyak Bible, banyak version Bible. So saya bawa Bible, bawa Quran. Saya tunjuk dekat dia Bible, ajaran yang ada dalam tu satu persatu, poin-poin. Lepas tu saya tanya dia balik, jadi ke nak masuk Kristian? Dia kata tak jadi. Tak jadi masuk Kristian. Masalah selesai ke tak selesai tuan-tuan? Belum selesai lagi. Sebab kita baru, dia tak jadi masuk Kristian, tapi belum selesai masalah asal lagi. Jadi saya bagi tahu dia, dalam minggu depan kita memang ada kursus. Ada kursus untuk belajar perbandingan agama, dakwah dan sebagainya. Masuklah dalam kursus ni. Dia pun datang untuk kursus ni selama 2 hari. Selesai habis kursus 2 hari, saya tanya dia balik, sekarang ni selesai tak masalah kamu? Dia kata sekarang selesai. Soalan-soalan yang saya ada tu daripada umur 12 tahun, sekarang sudah terjawab semuanya. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang orang ragu-ragu dengan Islam, nak keluar daripada Islam. Bukan mereka jahat, tapi mereka ada persoalan. Persoalan yang mengganggu fikiran mereka. Dan selagi mereka tak dapat jawapan, hati tak tenang. Jangan cakap orang lain.
Saya takkan terkejut di kalangan yang hadir di masjid ini, termasuk yang sedang menonton secara live atau rakaman kemudian, kita sendiri pun ada persoalan-persoalan. Tetapi selagi tak dapat jawapan yang meyakinkan, kita pun tak rasa tenang. Habis good? Kita ambil contoh tentang soalan ini. Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 261. Di mana dalam 200 ayat 260 atau 61, di mana Nabi Ibrahim AS bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, bagaimanakah kau boleh hidupkan kami sesudah kami mati?" Ini Nabi Ibrahim bertanya soalan. Dan Allah bertanya balik, "Wahai Ibrahim, kau tak percaya ke?" Jawab Nabi Ibrahim AS, "Aku percaya. Tapi aku nak tenangkan hati aku." Jadi kadang-kadang kita ni sebagai orang Islam, kalau ada soalan tentang agama Islam, bukan bererti kita tak percaya dalam agama Islam. Tapi soalan ini mengganggu fikiran kita. Dan kita nak cari jawapan untuk tenangkan hati kita, meyakinkan hati kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Ibrahim ambil beberapa ekor burung, kerak-kerak burung ini, dan kemudian Allah hidupkan burung-burung ini. Boleh faham maksud saya? Jadi kalau ada siapa-siapa anak kita, cucu kita, kawan kita, siapa-siapa orang Melayu, orang Islam datang jumpa kita soal tentang agama Islam, jangan marah dia. Jangan terus tuduh akidah kau sudah tergelincir, baik kau ucap 2 kalimah syahadah. Jangan. Biar dia luahkan apa soalan yang dia ada. Kalau kita tahu jawapan, bagi dekat dia. Kalau tak tahu, bagi tahu dia soalan awak ni bagus, saya pun tak tahu nak jawab. Nantilah kita cari jawapan, dah dapat jawapan, kita bincang balik. Boleh faham? Itu cara kita nak selamatkan mereka. Kalau kita marah dia, dia tak berani tanya soalan. Dia tak berani tanya soalan, dia akan pendam. Sampai akhirnya too late, terlewat. Dia tak boleh nak, susah nak kembalikan dia balik kepada Islam. Kita ambil beberapa contoh yang lain. Kalau kes yang macam tu memang banyaklah. Orang ada soalan menimbulkan keraguan, banyak. Macam baru-baru ni masa PKP pun, ada seorang ayah telefon saya, ini daripada utara, negeri di utara. Telefon saya, dia kata, "Brother Syakiri, anak lelaki saya ni dia dah tak percaya kepada agama Islam. Brother Syak boleh tak jumpa dengan dia?" Saya kata, "Okey, silakan." Lepas tu kebetulan saya ada satu program di utara, dan dia pun lebih utara, so kita jumpa di tengah-tengah. So bila berjumpa tu, yang ayah pun ada, ibu ada, dengan anak lelaki sekali. Jumpa sama-sama. Jumpa, rupa-rupanya anak ni anak yang cerdik, memang bijak. Dapat belajar di UK. Dan semasa berada di UK, dia telah pun bersama-sama dengan satu kumpulan usrah. Tak payah sebutlah usrah mana ya. Dan tak payah teka pun. Okey. So dia terlibat dengan kumpulan usrah ini, dan dia ni budak yang cerdik. Jadi bila dalam usrah tadi, dia ada soalan, dia tanya soalan. Bila tanya soalan, dia kena marah. Tanya soalan, kena marah. Lama-lama dia kena boykot. Jadi dia rasa kecil hati, dia rasa jauh hati, dan mula timbul keraguan-keraguan terhadap agama Islam, sampai mula tak percayakan tentang agama Islam. Lepas tu bila berjumpa, kita pun tanya dia lah, apa soalan-soalan yang kamu ada? Feel free, tanya saja. Dan insya-Allah bila mereka tanya soalan, kalau kita tak tahu, jangan goreng, cakap tak tahu. Tapi kebiasaannya soalan yang mereka tanya benda yang memang kita pun dah jangkakan. So bila mereka tanya soalan, kita explain balik jawapan. Tanya soalan, kita explain. Sebenarnya mereka kata mereka ada banyak soalan, berpuluh-puluh soalan. Tetapi kita tak perlu jawab sampai berpuluh-puluh atau beratus soalan. Biasanya kita jawab dalam 3 atau 4 soalan yang paling utama dia ada. 3-4 soalan ni kita dah jawab, yang lain tu kira dah settle dah. Kadang-kadang orang datang jumpa saya, dia kata, "Brother Syah, saya ada banyak soalan. Kamu ada personal right?" Ada.
Okey, dia kata panjang senarai dia. Okey, cuba pilih 3 soalan yang paling susah, yang paling utama. Kalau 3 yang paling utama, yang paling susah ini kalau ada jawapan, artinya yang lain semua mesti ada jawapan. Pilih yang paling susah sekali. So biasanya kita jawab 3 soalan yang paling susah, dan insya-Allah selesai yang itu, selesailah semua. Baik, tanpa saya sedar masa semakin tinggal beberapa minit yang akhir. Sebenarnya ada banyak kes-kes di sini, tapi saya bagi satu contoh kes yang lain. Ini satu keluarga Melayu berhijrah ke Eropah. Dan semasa berada di Eropah, kes ni seorang dengan anak kecil, anak perempuan yang masih lagi kecil beberapa tahun, akhirnya belajar di sana. Dan masa belajar di sana, masa umur 6 tahun, ada peristiwa hitam berlaku pada perempuan ini. Dan sejak itu di sekolah-sekolah Kristian, kan, sekolah Eropah, sejak itu dia akan selalu sembunyi di belakang patung Jesus Christ. Dan bagi dia, Jesus Christ itu pelindung dia. Jadi dia membesar dalam suasana Kristian. Keluarga tak amal dengan Islam, tak solat, tak puasa dan sebagainya, tinggal di Eropah. Masuk umur belasan tahun, balik ke Semenanjung. Bila balik ke Semenanjung, sekolah biasa. Sekolah biasa kena pergi kelas agama. Masuk kelas agama, ustaz dengan ustazah selalu marah dia. Kamu tak boleh cakap Jesus Christ, tak boleh percaya pada Jesus Christ, kamu kena beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sekarang dilihat Nabi Muhammad ni ancaman, pengacau. Masa umur dia 16 tahun, dia bawa counselling pasal akidah. Dan menurut dia, masa kaunseling, ustaz tadi mencabuli dia. Jadi dia semakin benci dengan orang Islam, lebih-lebih lagi lelaki Islam. Lepas tu kalau ada siapa-siapa yang telefon dia, orang Islam telefon dia, sama ada maki hamun dia ataupun ajak tidur. Umur dia 18 tahun, mak dia suruh dia kahwin. Dia pun kahwin. Seminggu bercerai. Suami penagih dadah, hari-hari kena pukul. Pendekkan cerita, umur dia 21 tahun, jumpa seorang lelaki Melayu berjanji nak didik dia tentang agama, nak jaga dia jadi pelindung. So dia pun berkahwin dengan lelaki ni. Selepas berkahwin, dia nak berubah, nak cuba jadi Islam. Dia bangun solat subuh, kejutkan suami, suami tak nak bangun. Bila kejut-kejut, suami marah dia. Berapa kau dah solat subuh? Kau mati pun kau masuk neraka. Baik kau tak payah solat. Contoh macam tu. Sampai 3 kali bercerai dengan suami yang sama. Clear? Settle. Alright. Kes ini dibawa kepada saya. Dan masa saya berjumpa dengan dia, okey, dia marah-marah, dia memang marah, dia marah Islam, marah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan dengar masa tu, saya rasa tak boleh nak sabar punya. Saya bagi beberapa contoh. Ada antaranya dia cakap dengan saya, kalau itu Muhammad ada depan saya sekarang, saya ada pisau, saya akan tikam dia. Kalau tuan-tuan berada di tempat saya, apa anda buat? Saya gunakan senjata utama saya pada waktu itu, senyum. Saya senyum, saya kata, baguslah. Dia kata dia nak tikam Nabi Muhammad. Dia expect saya akan marah. Kalau saya marah, habislah. Kalah. So saya kena buat terbalik. Dia kata dia nak tikam Nabi Muhammad, saya kata baguslah. Lepas tu dia tanya, dia pun terkejut. Dia kata, kenapa pula bagus? Sekarang saya pun kena fikir, kenapa bagus? Kena cari idea. Tapi saya dapat ilham, saya jawab balik. Apa yang kamu nak buat sudah pun berlaku 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun lalu, orang nak bunuh Nabi Muhammad dengan pedang, bukan dengan pisau, dengan pedang. Kita ada beberapa contoh-contoh ya, macam Umar Al-Khattab dan sebagainya, Khalid ibn Walid, Abu Sufyan dan sebagainya. Kita ada contoh-contoh di mana mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So mereka nak bunuh Nabi sebab mereka tak kenal siapa itu Nabi. Tapi bila mereka kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memeluk agama Islam dan mereka sanggup korban nyawa mereka untuk melindungi Nabi Muhammad.
Hari ni kamu nak bunuh Nabi Muhammad sebab kamu tak kenal siapa tu Nabi Muhammad. Tapi satu hari nanti bila kamu kenal Nabi Muhammad, kamu akan menangis dan menangis dan menangis. Lepas tu dia pun tanya, okey, boleh ini dia tanya, siapa tu Nabi Muhammad? Saya pun ceritalah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satu. Tapi saya banyak bagi contoh Nabi Muhammad dengan kanak-kanak. Sebab faktor utama dia umur 6 tahun ada something happen pada dia. Pendekkan cerita, lepas 2-3 sesi dia cakap dengan saya, Brother Shah, sekarang saya tak boleh benci Nabi Muhammad. Sebab dia ada tanya saya satu soalan juga. Dia kata kalau Nabi Muhammad ada depan saya sekarang ni, apa Nabi Muhammad buat? Saya kata saya fikir-fikir, saya punya jawapan begini, kalau Nabi Muhammad ada depan saya, percayalah, saya percaya Nabi Muhammad akan tanya kamu, kenapa awak benci saya? Apa yang salah saya buat pada anda? Dan dia kata setiap kali lepas tu dia nak benci Nabi Muhammad, tak dapat, dia terbayang Nabi Muhammad senyum dekat dia, tanya apa salah dia. Pendekkan cerita, masa tu ada ni kartun daripada surat khabar Denmark yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu kami buat satu talk, Know This Man, kenali lelaki ni, kita buka pada orang Islam dan bukan Islam, dan dia pun hadir sama-sama. Masa kita terangkan satu persatu siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Encyclopedia Britannica, apa kata Michael H. Hart, satu-satu Mahatma Gandhi, kita bagi contoh satu-satu tokoh-tokoh non-Muslim, tiba-tiba dia menangis kuat. Saya pun ingat nak berhenti ke apa, saya teruskan. Dah habis program, semua dah keluar, tinggal dia saja. Saya tengah kemas-kemas laptop saya semua. Saya tanya dia balik, kenapa nangis? Teringat Jesus Christ ke? Dia kata tak, saya menangis ni sebab teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak sangka begitu ramai tokoh-tokoh yang hebat memuji Nabi Muhammad. Dan saya teringat, saya kata satu hari bila kamu kenal Nabi Muhammad, kamu akan menangis dan menangis. Jadi benda tu. Dan akhirnya bukan saja dia jadi seorang Islam yang baik, tapi dia menyebarkan ajaran Islam kepada jutaan orang dengan cara dia tersendiri. Cuma perkahwinan dia ada masalah. Masalah bukan daripada dia saja, masalah daripada bakal suami tu menyalahgunakan kedudukan sebagai orang Islam, sebagai suami. Itu je saya nak bagi tahu. Itu membuatkan dia macam berbolak-balik hati dia. Okey, masa habis. Tinggal seminit lagi nak solat Isyak. Saya terpaksa berhenti di sini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya apa saya nak buat ialah, bila orang yang nak murtad daripada agama Islam ni, yang pertama boleh berlaku pada siapa-siapa pun. Orang yang dekat dengan kita pun boleh berlaku benda ni. Na'udzubillahi min zalik. Yang keduanya, kalau kita melihat mereka ni sebagai musuh Islam, kita lihat mereka ni sebagai orang yang jahat dan sebagainya, tak banyak penyelesaian kita dapat. Tapi kalau kita cuba memahami apakah punca, apakah faktor-faktor pendorong mereka, kita dekati mereka, dan biasanya benda ni bertahun-tahun berlaku, baru mereka buat keputusan seperti itu. Jadi kalau kita nak undo benda tu pun akan ambil masa yang panjang. Tidak ada banyak kesabaran dalam kita berdepan dengan mereka. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ada rezeki kita jumpa dalam sesi yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.